Strategi terus disusun parti-parti bertanding di Johor. Kempen hari ke-6 syarat dengan pelbagai pengisian terutama di setiap platform media sosial calon. Pendekatan sama digunakan calon termuda Barisan Nasional BN Mengkibul, Kelly Chai Pei. Aplikasi TikToknya dipenuhi jadual kerja memperkenal dirinya dalam kalangan masyarakat. Antara lokasi dikunjungi pasar-pasar awam dan premis ramai pelanggan. Calon warisan Johor Jaya, Chen Hen Kai, turut memanfaatkan platform media sosial. Instagram parti itu memaparkan lawatan ke pasar malam sambil menerangkan aspirasi peribadi kepada pengundi. Bagi calon parti muda mewakili N05 Tenang, Lim Wei Jiat, rakaman aktivitinya beramah mesra dengan penduduk sekitar di kawasan ditandingi. Aplikasi Instagram muda menyantuni pengundi Dewan Negeri berkenaan dilabis. Aplikasi TikTok turut digunakan calon Pakatan Harapan PH Kemelah, Dr. Sulaiman Muhammad Noh. Berkongsi suasana mesra menerusi kempen bersemuka dari rumah ke rumah. Komuniti setempat turut diberikan risalah kempen untuk menunaikan tanggungjawab pada 12 Mac ini. Ini pula tinjauan di Dewan Negeri Bukit Kepong. Calon bertanding dilihat terus berkempen dengan menyantuni masyarakat di kerusi Dewan Negeri itu. Bagi calon BN, beliau bertekad untuk mempercepat proses perumahan generasi kedua Felda di Bukit Kepong selain turut memastikan perancangan ekonomi dapat dilakukan kepada anak-anak muda Johor. Oleh kerana dalam ikhtiar Johor ada menyebut tentang rumah untuk Felda. Jadi saya perlu ambil peluang inilah untuk bantu orang muda di sinilah. Sekurang-kurangnya kita boleh bawa program ikhtiar Johor itu untuk Felda ini yang saya ingat 3,000 lebih itu, antaranya kita manfaatkan di Felda inilah. Misi kempen di Dewan Negeri Bukit Kepong sudah mencapai lebih 40% melibatkan bersemuka dan secara dalam talian. Pihaknya turut giat melakukan pendekatan secara kreatif bagi menyantuni penduduk sekitar. Sementara itu, bagi calon muda Nur Afiqah Zulkifli, pendekatan kempen rumah ke rumah masih menjadi pilihan meskipun aktif berkempen menerusi media sosial. Bila kita berjumpa pengundi, kita lihat keadaan rumah mereka, keadaan kehidupan mereka. Kadang-kadang bila kita lihat permohonan, sebagai contoh orang nak mohon laptop, tablet. Kalau kita lihat pendapatan isi rumah saja kadang-kadang tidak cukup. Bila kita datang rumah, barulah kita nampak anaknya ramai, keadaan rumahnya uzur. Jadi kita tahu siapa yang kita nak prioritize. Manakala bagi calon pejuang Muhammad Taib Muhammad Suhud, pihaknya akan memberikan fokus kepada sektor perikanan dan taraf pendapatan penduduk. Keutamaan turut diberikan kepada golongan wanita dan anak muda untuk memulakan perniagaan dalam bidang sama. Meningkatkan ekonomi setiap keluarga itu adalah penting. Baru dia akan hidup lebih sempurna. Menyantuni perkampungan orang asli yang suka dikunjungi disebabkan lokasi lebih jauh dari bandar merupakan antara aktiviti berkempen calon BN di kerusi Dewan Negeri Kahang. Vidyanathan Ramanathan ketika ditemui berkata, kempen bersemuka kali ini membolehkan beliau mendekati pengundi daripada masyarakat orang asli. Dan tujuan kita membuat lawatan ialah untuk memastikan bahawa mereka berada dalam keadaan yang baik, selesa, selamat. Dan perjuangan kita adalah perjuangan membela rakyat. Kita memastikan bahawa tidak ada mana-mana kelompok masyarakat yang dipinggirkan. Jadi dalam konteks itu, kita akan sentiasa pastikan di Dewan Kahang, khususnya bahawa komuniti orang asli juga tidak ketinggalan di sebalik arus pembangunan negeri kita. Kahang mempunyai 9 perkampungan orang asli dengan jumlah keseluruhan pengundi melebihi 500 orang.
RM14 juta diperuntukkan Yayasan Bank Rakyat bagi membantu pelajar daripada keluarga B40 dan kurang berkemampuan. 3,000 permohonan dalam talian telah diterima dan masih dibuka sehingga hujung tahun ini. Permohonan pinjaman boleh ubah pendidikan ini ditawarkan dengan had siling pembiayaan hingga RM30,000. Terbuka kepada semua penuntut di institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar menjelaskan kerajaan amat menyokong inisiatif berkenaan bagi menyediakan peluang pendidikan berkualiti untuk semua pelajar tanpa mengira kaum dan agama. Kalau dia mencapai kelulusan yang baik, dia tak perlu bayar. Jadi ini satu-satunya yayasan yang memperkenalkan beasiswa ubah suai ini untuk kita, bukan saja kita nak memberikan pertolongan dan juga sumbangan kepada pelajar-pelajar. Tan Sri Noh menyatakannya selepas program prihatin pendidikan keluarga Malaysia di Felda Bukit Easter, Kota Tinggi. Sementara itu, kementerian itu juga akan segera menyalurkan bantuan RM3,000 bagi membantu usahawan terlibat banjir di Pantai Timur bulan lalu. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB meminta semua agensi di bawahnya untuk mengurangkan karenah birokrasi demi memudahkan urusan mereka yang ingin membuat pinjaman atau memohon bantuan. Menterinya Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, semua agensi perlu memastikan mereka yang layak diberikan kelulusan segera bagi mengelak kesulitan. Kalau boleh kita kurangkanlah sikit dia punya karenah birokrasi. Itu saya ingatan saya dah buat kepada semua agensi-agensi di bawah KPLB. Kalau orang tu boleh, ada qualified dan DO kasahkan, semua orang dah sahkan, bagi je lah. Maksudnya gitulah. Datuk Seri Mahathir menekaskan perkara itu selepas merasmikan mini karnival usahawan desa KUD at Pontian di Stadium Mini Pontian, Johor. Ini merupakan karnival pertama KUD tahun ini yang disertai 100 usahawan tempatan dengan menyasarkan kehadiran 10,000 pengunjung. Program yang berakhir Sabtu ini bakal menjadi platform mempromosi kemudahan dan insentif yang disediakan KPLB serta agensi yang dapat membantu perkembangan perniagaan usahawan luar bandar. Ia juga menjadi salah satu medium untuk mewujudkan akses pasaran produk dan perkhidmatan usahawan luar bandar kepada pemborong, pengedar dan pembeli. Muzium Kota Tinggi yang terletak di Kampung Makam mempunyai signifikan ketara dari aspek sejarah dan tinggalan pemerintahan Kerajaan Johor Lama. Bangunan seluas 6,480 meter persegi itu mula dibina pada 14 April 1997 dan siap pada 11 Jun 1999. Menariknya, khazanah berusia ratusan tahun masih lagi tersimpan untuk tatapan generasi masa kini. Kita ikuti perinciannya bersama wartawan Alif Ashraf Kamano. Sejarah daerah Kota Tinggi telah bermula sejak 491 tahun yang lalu. Sejak tahun 1528, pesisir Sungai Johor telah menjadi saksi kepada kewujudan Kerajaan Johor Lama. Kisah tragis kemangkatan Sultan Mahmud Mangkat di Julang pada tahun 1699 telah mengubah sejarah Kota Tinggi. Rentetan daripada itu, peristiwa ini, pusat pentadbiran Kerajaan Johor Lama tidak lagi wujud di pesisir Sungai Johor. Sebaliknya, bertapak di Pulau Penyengat dan Pulau Lingga yang kini berada dalam negara Indonesia. Jom kita masuk. Sebelum ini, konsep Muzium Kota Tinggi lebih kepada tema kesultanan. Namun, selepas melalui proses penambahbaikan, ia menjadi tempat pameran galeri seni yang menonjolkan karya pelukis-pelukis serta artifak berusia lebih 100 tahun. Menemani tinjauan saya hari ini, Murni Ramastar yang merupakan penolong pegawai tadbir Muzium Kota Tinggi menceritakan bagaimana artifak-artifak di muzium ini dipelihara. Okey, artifak merupakan sejarah yang harus dikekalkan. Bagi pihak muzium, kami mengamalkan iaitu treatment konservasi. Konservasi ini kita memelihara keadaan artifak itu sendiri. So kita ada pelbagai artifak yang medianya berbeza. Maksudnya artifak dibuat daripada kayu,
tembaga dan juga manuskrip. Kita mengamalkan sistem pembersihan, kita mengekalkan usia hayat sesuatu artifak itulah. Di dalam keadaannya kita melakukan konservasi berkala. Contohnya 6 bulan sekali ataupun kita melakukan dalam setahun 4 kali mengikut keadaan kondisi artifak itu sendirilah. Okey, hari ini saya berpeluang untuk menyaksikan Cik Munirah mendirikan sesebuah keris itu. Mengikut perkongsian yang diberikan Cik Munirah, sesebuah keris itu berdiri atas sebab kualiti ataupun kuantiti besi yang ditempa di sesebuah keris. Jom kita saksikan. Keris ini telah didirikan, okey. Bagi pandangan saya sebagai kaki tangan di muzium, dia tidaklah berkaitan dengan unsur mistik ataupun apa-apa sahajalah. Dia berkaitan dengan bagaimana fizik sesuatu keris itu ditempa dengan besi yang tepat dan kandungan besi yang tepat. So dia akan mendapat kestabilan untuk kita lihat keris ini berdiri. Kita akan menjumpa titik kestabilan tu apabila saya mendirikan keris tadilah. So sekarang ni keris ini telah berdiri. Menurut hasil kajian dilakukan, mendapati teknologi Kesultanan Melayu terdahulu juga tidak kurang hebatnya. Ketika itu, penggunaan senjata api istinggar atau senampang sudah mula ada. Selain mempunyai teknologi meriam, Muzium Kota Tinggi juga antara 3 muzium dalam Semenanjung yang mempunyai koleksi istinggar yang digunakan askar Melayu zaman dahulu. Mereka juga mempunyai koleksi teknologi meriam dan koleksi tersebut hanya ada di 2 muzium di negara ini. Siapa sangka sejak pada zaman dahulu lagi, pejuang Melayu kita sudah pun mempunyai penembak tepat. Namun, ia tidak didedahkan kepada masyarakat. Keutamaan pihak muzium di sini mahu memberikan kesedaran kepada orang ramai, terutama pengunjung domestik dan lokal tentang teknologi persenjataan di zaman Melayu dahulu. Jadi kepada anda yang ingin hadir ke muzium, boleh datang di kawasan Kota Tinggi. Saya Alif Ashraf Kamanur, Berita RTM.